Aywa. Dia So, pun dia pun lah ni tengok ni. oh alah. Tiba-tiba lah dia macam ni. Tolonglah beratlah. Oi. Okey, baik, insya-Allah kita sambung balik. Baik, kita sambung balik. Suara yang ketiga adalah suara jawab, ya. Kita dah pergi kepada nawa. Kita bagi koror, nawa dan juga jawab. Baik. Jawab adalah suara hidung, ya. Suara hidung which is suara yang tinggi. Dalam Taranum Murattal sesuai kita bawa jawab, tak ada masalah. Itu dah limit dia, memang cantik. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jawab. Dalam mujawad pula, ya, jawab dia adalah kita membawanya dengan nada yang sama, nada menggunakan suara hidung tapi bacaannya agak lambat sedikit. Contoh, Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Macam tu. Kan? Tak apalah Ustaz, panjang nafas Ustaz. Tak apa, itu nanti kita akan belajar nanti dalam kelas kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok suara jawab ini memerlukan pertolongan daripada perut kita. Yang itu kita kena keraskan perut kita situ. Line okey, tekan okey, tak keluar apa. Ya ilah, ini passwordnya. Okey, baik. So, dalam jawab tuan-tuan dan puan-puan, mujawad, dalam bacaan mujawad itu adalah suara jawab. Memerlukan suara yang tinggi. Dan bernafas melalui hidung lah ya. Bernafas melalui hidung pun boleh. Kalau nak nafas tu lagi panjang sikit, kita gunakan cerahan gigi. Dia sebenarnya boleh je mana-mana. Kalau nak gambar hidung, nak tarik daripada hidung ke mulut ke dan sebagainya, tak ada masalah ya. Supaya yang pentingnya adalah perut kita kena keras dekat situ bila sampai part jawab, dan juga part suara yang lagi satu yang paling tinggi adalah jawabul jawab. Jawabul jawab. Jawabul jawab tak sesuai dibawa dalam murattal. Boleh bawa tapi tak sesuai kerana bunyinya macam agak tegang sedikit. Keras, tinggi sangat. So, dia sesuai dalam Taranum Mujawad. Mujawad ni kan suara bacaan yang perlahan dan sesuai bawa pada mujawad. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Entah, itu. Allah, sakit suara. Okey, baik. Baik. Itu adalah contoh menggunakan suara jawabul jawab. Dan itu dia memerlukan masa sedikit. Dia perlukan kekuatan perut, kekuatan suara dan kekuatan dada. Penting. Itu yang kita, kalau dalam kelas selalu saya akan tunjuklah. Dalam kelas saya akan tunjuk macam mana kita nak tahan dada dengan perut ni supaya suara itu boleh keluar. Bukan setakat nafas tak habis, suara keluar dengan gagah. Dia ada makna. Keluar dengan gagah tu, keluar dengan orang kata bertenaga. Kalau dengar, tuan-tuan dan puan-puan, dengar, adik-adik semua dengar orang Arab baca. Macam mana orang Arab baca?
Kan dia bunyi dia gagah. Bunyi dia gagah, ada kekuatan dekat situ. Okey. So dalam mujawad dia ada suara jawabul jawab. Jadi keempat-empat suara ni tuan-tuan dan puan, ya. Keempat-empat suara ni sangat penting dalam suara jawabul jawab. Okey. Kalaulah kita bagus, ada orang sebab kita suara berbeza-beza. Ada orang yang tak boleh jawabul jawab, dia sampai jawab je. Ya. Tetapi suara qarar dia kuat. Suara rendah dia kuat. Ada orang yang suara jawabul jawab dia tinggi, suara dia tinggi boleh capai. Tetapi dia punya qarar dia lemah. Kan? Qarar dia lemah sedikit. Ya. Dan ada juga orang yang boleh kuasai keempat-empat jenis suara tersebut. So itu adalah bonus bagi seseorang itulah. Baik. Setakat ni boleh faham suara jawab, 4 jenis tingkatan suara. Ada nak tanya tak? Cuba komen sikit atau nak tanya terus pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ni 106 orang ni, kira boleh lebih 100 lah. Baik. Ada nak tanya tak? Tak ada tanya? Tak ada, saya nak pindah. Boleh pindah Baik. Waalaikumsalam. Ya. Saya sebelum ni confused Ustaz. Sebab saya ingatkan macam tabaqat ni macam contoh satu surah kan. Dia satu masa kita bawa qara, satu masa bila sampai satu ayat tu kita bawa nawa. Sebelum tu saya ingatkan macam tu. Jadi macam penerangan Ustaz tadi menunjukkan atas kita lah kan, nak bawa Jawa ke, nak bawa qarar ke, macam mana? Baik, terbaik soalan daripada Puan Linda Murni. Katanya dalam sebenarnya boleh ke tidak dalam sesuatu surah tu bawa pelbagai tabaqat suara. Macam tu ke Puan Linda? Ya Ustaz. Ya, okey. Sebenarnya memang boleh kita bawa pelbagai tabaqat suara dalam surah yang kita baca. Contoh saya baca. Contoh ini kita ambil murattal murattal. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qarar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tu dia dah masuk nawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba dia naik jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Jawabul jawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh macam tu. Maknanya apa? Maknanya tiap-tiap tabaqat, tiap-tiap tingkatan suara boleh kita apply dalam sesuatu surah. Tak semestinya qarar saja, tak semestinya nawa saja. Pelbagaikan kita punya tabaqat suara. Okey, Puan Linda, setakat ni boleh faham ke? Okey, jelas Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Bapa tak boleh masuk pula. La ilaha illallah. Kejap. Nak tekan belum ni? Ya, ada soalan lain tak? Nak tanya? Tak ada? Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Ustaz, go through balik 4 jenis peningkatan suara tadi sebab terlewat masuk. Go through je. Okey, baik. Terima kasih. Okey, tingkatan suara yang pertama adalah qarar, which is suara dada. Okey, suara dada, suara bawah sekali. Okey. Suara yang kedua adalah suara nawa. Suara nawa ini adalah suara normal. Kita cakap. Ya, bila kita baca pun dia tidak menggunakan banyak tenaga, tidak perlu kena ke bawah sangat, just so-so je. Ya. Suara yang ketiga adalah suara jawab, which is suara tinggi yang menggunakan suara di bahagian hidung. Okay? Dan suara yang keempat adalah suara jawabul jawab.
Iaitu suara yang paling tinggi, suara otak, berfungsi di bahagian otak. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, kenapa kita panggil suara otak, Ustaz? Kan? Kenapa kita panggil suara otak ni, jawab ni? Sebab suara dia memang dia dah sampai kepada tahap yang paling tinggi, suara otak. Cuba tengok orang yang baca Quran tinggi-tinggi tu, merah tak suara dia? Merah tak muka dia? Merah. Sebab dia dah bekerja dekat sini. Dekat bahagian otak ni dia dah bekerja kat sini. Sebab tu merah muka dia kat sini. Tuan-tuan dan puan kena faham di situ. Okey, baik. Okey, so kita sambung lagi, ya. Baik. Ustaz, kita tengok bahagian mujawad ini, kita tengok satu surah. Kita try praktikalnya. Okey, boleh tak? Sebab takut nanti kalau ada-ada nak cuba nanti tak ada masalah, boleh cuba belaka, ya. Baik, kita cuba tengok surah Al-Buruj. Surah apa? Al-Buruj. Boleh buka surah Al-Buruj, muka surat yang ke Al-Buruj. Okey, Al-Buruj muka surat 590. Okey, dah buka dah. Muka surat 590. Ada yang hang, tak faham.